Balik kepada yang ni sikit lagi. Kalau kita tukar ni sikit. Kalau soalan tulis macam ni, apa jadi dengan sini? AMB. Jadi AMB. Kan? Ini CNB D. Kan? You see? Dia depend on this one. Okay, saya bagi satu lagi contoh yang kita dah belajar dulu. Go back to this. Right. Boleh nampak ni? Kita tengok. Okay, ni satu. Ni kita panggil gate instantiation. Gate instantiation. Maksudnya kita pakai standard library. Alright, standard library ni maksudnya library yang dah ada kat Quarters. So you tengok dia mesti output dulu. Y0 output, and then not W0 here. And the rest are the input. Kalau tengok yang ni. Tengok yang ni. Ini ni DEC 224. Nama M1 ialah ni. Kenapa dia susun macam ni? W10, Y03, Z0. Ini dia mesti rujuk kepada modul DEC 224 ni. So kalau kita tengok sini, modul tu ada kat sini tak? Modul tu kat mana? 224 ni. Bukan tu, yang ni, ini dia sambung W dulu, and then Y, and then EN. Okay, W dulu. W pula, W ialah W1, W10. Dan Y pula ialah 0 ketiga, and then EN. So that's why kat sini ni kita nak buat yang ni kan. Kita nak buat yang ni. So that's why kat sini kita nampak dia ialah W10. Sebab W sini ni satu contoh yang bagus actually. W sini kita ada W 3 bit. Alright, because our new circuit here ialah 3 bit W. W0 sampai W2. Alright, ataupun 2 ke 0 kat sini. Alright. Jadi kita nak sambung ini yang modul yang kita nak pakai iaitu DEC 224 tu, which is this one and this one, the same module. Now kita nak sambung W0 W1 dia kepada W0 W1 yang modul baru. Jadi cara kita tulis ialah ini W10. Ini W10 ni ialah W baru kita. Sambung kepada W0 W1 yang lama. Y pula ialah sambung kepada Y0 sampai Y3. Modul baru. And then Z0. Ini Z0 ni actually. EN ni. EN. So exactly sama dengan ni. WYEN. WYEN. Tapi modul baru kita dia bukan nama EN. Ini signal ni ialah Z0 ni. You kena label kat dalam you punya Z0. Ini pun sama. Ni Z1. And then ini sambungan dia W0 W1 you see.
W0, W1. That's why you have W1, W0. Y pula dia sambung kepada Y. Y4 sampai Y7. That's why you have Y4, Y7. And then En ni ialah Z1. Alright. Tengok lagi contoh. Maybe this one. This one pun bagus juga. This one kita pakai balik the Mux 2 to 1. Ada contoh kat sini. Tak ada. Mux 2 to 1, which is this one, kan? W0, W1, S, F. Kita nak buat yang ni. Alright. So the best way ialah mungkin saya copy yang ni dan tengok semua baru senang nak faham sekejap saya buka dalam ni. Okay, we use this. Multiplexer. This one is very important, so we ambil ni, saya ambil ni. And then saya nak yang ni, simpan dulu kat sini. And then I want this one. Okay, too big. Okay, just this. And then one more. This is the full code. Ni. Okay. Now let's see. Wait. Okay, can you see the screen? Boleh Alright. Boleh, doktor. So sekarang ni, this is the let's see. Okay, now this is the submodule. This is the module to describe this one. Alright, so this one is a multiplexer. Kalau kita lukis, is something like this. Now we have W0, W1. So we have W0, W1,
Kalau 0, W0. So should be 0 ni. Should be 1 here. And we have F. And we S kat sini. Okay. So ini ialah tukar sikit. Okay. So ini ialah ini. And then ini ialah ini. Right? So now we can see that our new module, new design ialah yang ni. Then kita nak buat new design ni pakai yang ni, which is 3 of this macam ni. Reuse, reuse ni. Alright. So what you need to do is in the new design ni, you need to instantiate ataupun call lah dalam bahasa simple kan. 1, 2, 3. 3 kali sebab you ada 3 modul. 1, 2, 3. Alright. So now the question is how you want to do connection. So for example, we want to this one. Nak buat this one. Okay. So what you need to do is, of course, first ialah you instantiate mux2 to 1, which is this one, and then nama dia mux1 katakan. Ini kita namakan dia sebagai mux1. Now sambungan. How to do connection? So we need to look at ni. So in this case, W kosong, which is this one, W kosong ni kita sambung ke mana? Sambung kepada W kosong modul baru. So W kosong modul baru ni ialah ni. Ini. Alright, and this one pula size dia adalah 4 bit sekarang ni. 4 bit. So 4 bit ni dia akan ada W0, W1, W2 and then W3. Right? So sekarang ni ini ialah kita nak sambung kepada W0, which is this one. W0 untuk modul baru. Alright? That's why we have W0 kat sini. W0. W ni ialah sambung pada W0. And then ni pula W1 untuk yang ni sambung ke mana? Sambung ke W1 yang modul baru. That's why we have W1 here. Alright? And kat sini S dia sambung kepada mana? Modul baru. S0. S kita ada dua juga. S1 dengan S0 kat sini. So in this case, kita sambung kepada S0. Sebab tu kita dapat S0 kat sini. And then Z pula ada dua. Z0 dengan Z1. So sini kita menamakan Z0. Sini kita namakan Z1. So kat sini F ni. In this case, F kita ni sambung kepada Z0. Dapatlah modul ni. Next, mux2. Ni, ini kita panggil dia mux2. And then ini kita panggil mux3. For mux2, W0 kat sini, which is this one, kita nak sambung kepada
Ni, W2. That's why W2. And then W1 kat sini, kita nak sambung kepada W3. That's why you have W3. And then S kat sini. S kat sini. Which is S kat sini. Sambung kepada S kosong. That's why you have S kosong. And then of course the output F kat sini. F kat sini. Sambung kepada Z1 in this case. So Z1. And the last one. Ni. The last one, tengok ni. The first input pada multiplexer kita. Ni. Which is W kosong. In this one. W kosong. Tapi W kosong ni sambung kepada Z kosong in this case. Sebab tu kita dapat Z kosong kat sini. And then the next one, W1 kat sini, which is this one, this one sambung kepada Z1. That's why you have Z1. And then S pula sambung pada S1. S ni sambung pada S1. That's why you have S1 kat sini. And then the output F kat sini sambung kepada exactly F kat sini. F. Alright. So that is how we do structural design for module instantiation, ataupun ni kita panggil hierarchical design methodology lah. So to do this, you need to have the structure or the connection like this. Kalau tidak, you tak boleh buat sambungan ni. Alright. So in the exam, maybe I give you this and give you this. You need to derive this. Kan? Ataupun I give you this, and you and this, you need to derive this. So depend lah. Tapi you mesti boleh buat benda ni. Kalau tidak, susah, struggle. Untuk exam. Alright. Any question that part? So kalau ada masa lagi, kita nak pergi Tak ada, sir. Quarters. Ada yang tanya quarters tadi. Okay. Doctor, Yeah. hierarchical design methodology tu macam mana, Doctor? Hierarchical design methodology. Apa maksud hierarchical design methodology? Hierarchical design methodology ialah hierarchy. Kalau you bayangkan hierarchy, maksudnya bawah, kan? Hierarchy. Lower level, dia ada banyak. Kan? And then, daripada banyak, you up pada level, jadi sikit, and the whole thing you dapat the whole sikit. Maksudnya, you nak buat lita yang besar, using the sub module connected together, then you can get the big circuit. Alright. Itu ialah hierarchy. Ini maksudnya hierarchy lah ni. Maksudnya, you ada sub module. Ini sub module kita panggil. And then you pakai this sub module untuk design yang lebih besar. Kan? This is a bigger circuit, which is the 4-to-1 multiplexer. So you design this 4-to-1 multiplexer using a smaller 2-to-1 multiplexer. Right? So this is hierarchical design methodology lah. Okay? So if the question asks to do a Verilog using hierarchical design methodology, that means we have to do a structural Yes. This one. Means that you see this one, this one means that to have this one, you need to have the sub module. If you don't have this, you cannot design using hierarchical module methodology lah. You reuse this again in your code. And how to reuse is this. You instantiate. Alright, you call this module in your new module. That is hierarchical design methodology. Yeah, thank you.
Okey. Betul? Hmm. Tanya yang mak tu dia sendiri ke yang mak tu? Yang max, Yang mak tu yang mak tu yang dia dapat yang 2 tiket. sekejap sekejap. Saya tak faham you punya soalan. Max tu yang mana? Yang ni? Yang mak tu yang Ni. dia dah Ni. lah tu lah. Ni, ha? Mana tu? Yang ni kenapa? Dia tulis balik tak? Yang Kena tulis balik tak? tak explain ni. Tak faham. Semula Danis. Saya tak faham apa yang you cuba nak tanya. Doktor kan nak tanya doktor dia explain tak yang dia dapat mas 2. Masa basic tu yang W2 Ni. W3. Ni. Mana tu? Ataupun ni. Apa tu betul nama itu ah. Okey. Muhammad Rafiq kata minta explain module instantiation semula. Maksud macam mana dapat ni Tu lah. Okey. Okey, again Boleh? Okey, sekarang ni Okey, sekarang ni apa yang kita nak buat ialah kita nak design ni, Lita ni, which is a 4-to-1 max. Alright. So, menggunakan 2-to-1 max. Maksudnya guna yang ni untuk buat yang ni. Guna yang ni untuk buat yang ni. Jadi sambungan dia mesti macam ni. Alright. Assume that kita ada sambungan macam ni. Kan? So kita nak buat exactly sambungan macam ni, guna yang ni. So, macam mana kita nak buat? So kita kena describe satu-satu lah. Panggil satu-satu. So ini kita namakan max 1. So max 1. Dan kita nak pakai apa? Nak pakai max 2-to-1. Ni, max 2-to-1. Alright. Then, yang ni penting. Macam mana kita nak buat sambungan ni? Jadi, kita kena tengok modul asal dia. Apa first port yang dia tulis kat sini? So, kat sini, first port ialah W0. So, where is W0? Ni, W0. Maksudnya yang ni. Alright. So, dalam ni kita kena tulis yang ni nak sambung ke mana? Which is W0 untuk model yang baru. So, modul yang baru W0 ialah ni, W0 dalam square bracket. Sebab W kita define macam ni. Kecuali you define W macam ni. W1, W2, W3, W4. Kalau you define macam ni, you kena tulis sini W0 lah. Bit by bit. Tapi in this case, you define sebagai a group of signal, vector. W0, W0, W1, W2 and then W3 pakai ni, cara ni. Right? So that is why you kena tulis W0 macam ni. Ya. Untuk describe ini. Yang kedua pula, dia sambung kepada W1, which is this one. Sambung kepada W1. And then, kat sini kita tengok, sini ialah keluaran dia, bukan keluaran ni, S. So, S, which is yang ni. So, yang ni dalam modul baru ialah S0. S0. So, nama dia S0.
And then last one ialah F. F ni. Tapi F yang ni dia sambung kepada Z kosong. That's why kita ada Z kosong kat sini. So done lah. Untuk the first one. Tak payah fikir lagi yang ni. Siap. Kalau you ada ni, maksudnya dah siapnya ni. Yang kedua pula. Yang kedua pula. Yang kedua, ini ialah W2 untuk modul baru. Tapi untuk modul lama, dia ialah W0. Submodul kita, W0. Which is this one. So, kita kena bagi tahu lah. Ini ialah sambung kepada W2. And then, ini pula sambung kepada W3. And then, this one, S0. And then this one, Z1. Right? Done. Tak payah risau dah yang ni. The last one pula, input kepada kosong kat sini, input ni ialah W0, exactly W0. Tapi dalam case ni, dia sambung kepada mana? Z0. That's why we have Z0. Ini pula, ini, sambung kepada mana ni? Z1. Z1. S dia sambung pada S1. And output dia F, memang F lah. F. Right? Itu cara dia. So you tengok sebab tu kita pakai language untuk describe circuit. Kalau you nak lukis ini dalam CAD tools, you kena sambung wire macam ni. Sambung wire macam ni. Ini kalau litar macam ni 2 to 1. Kalau you ada litar 8 to 1, 16 to 1, you larat kena buat sambungan macam ni. Lukis satu-satu ni. So the best way is untuk describe pakai language, you tulis je kat sini. Nanti komputer akan sendirilah sambung. Sebab dia tahu ini ialah sambung kepada ni. S1 ni sambung kepada ni. Ni. Dia tahu. Based on apa yang you describe ni. Alright? So dengan cara ni, you boleh buat litar yang besar, kompleks nanti. Di mana kalau kita nak buat litar yang besar, kompleks ni pakai schematic, pakai lukis, impossible. Alright, that's why orang boleh design CPU, CPU komputer, microprocessor, yang apa, orang kata billion of gate, number of gate to billion. Billion ni berapa? 1 billion ni 1000 juta, 1000 million. Kita ada billion, 10 billion gate sekarang kan, microprocessor. How people do that? Alright, so this is how, using hierarchical methodology. Maksudnya you kena design adder. You see, last week we learned how to design an ALU, kan, a small ALU. Alright, an ALU is the number of gate is quite big already, especially the multiplier, kan. Multiplier size dia besar. Even 4x4 multiplier, you have how many adder kat dalam tu? You have 12 adder. Dan one adder, how many gate you have? Kan? Quite big. So kalau you nak lukis, kalau last week punya ni, kalau you nak lukis pakai schematic, where is the last week? Kita tengok last week punya ni. Last week punya ni kan. Kalau kita nak buat multiplier, ni. Dan kalau you nak lukis gate dia, possibility you nak buat error sangat-sangat tinggi. Tapi dengan Verilog, dengan hierarchical design methodology, you reduce that error mistake possibility itu. Alright, that is why complex design is possible.
Kalau tidak, memang tak boleh buat. Okay? You get the idea, hopefully you get the idea lah. Yang penting idea tu. Kenapa kita kena nampak complicated, tapi actually benda ni dia make things less complicated, make benda yang complicated jadi lebih kurang complicated. Alright? Sebab kalau you nak design, just imagine design benda ni, kalau you nak design bukan nak pakai reuse FA module ni, nak buat 4x4 multiplier, nak dapat logic dia. Just imagine equation yang involve. Alright? Boleh kata 0% chance nak dapat litar dia. Alright? So that is why we need to learn this one. Okay? I think clear kot. Right? For design, hierarchical design methodology. So kalau ada masa, saya memang strongly recommend ataupun suggest you to write the code for this one. Kan? Ada tulis kan? Student are required to derive the Verilog code for this. Kalau you boleh buat ni, saya boleh guarantee test ni you boleh buat. Maksudnya boleh buat dengan boleh score lah. Dengan easily. Tak boleh buat pun, tak boleh buat ni pun tak semestinya tak boleh buat test. Bukan macam tu, jangan takut. Right? Tapi kalau you boleh buat ni, maksudnya you boleh, saya confident you boleh 100% score test tu. Itu maksud saya. Kalau semua code ni you boleh cuba buat balik. So subject ni, yes. Kalau soal nombor 5 macam ni? Nombor 5 kejap. Kita ada satu nombor lagi. Ada banyak lagi sebenarnya. Ni baru satu semester ada 2 semester lagi. Sebab tu subjek ni you tak boleh belajar just on paper. You mesti ada komputer and try to write your code. You kena simulate baru you boleh faham apa yang berlaku. Kalau tidak susah. Ada siapa-siapa yang belum download quarters 2 lagi? Jangan Okay, so back to this nombor 5 Aiman tanya nombor 5. Nombor 5 ni soalan je pendek je kan. Kejap. Back to soalan 5. Okay, soalan 5 ni soalan je pendek je kan. Tapi jawapan dia mungkin tak pendek 10 markah. With suitable diagram, explain how to determine an arithmetic overflow in an 8-bit adder subtractor circuit. Okay. So how to determine? Ini jawapan dia ada dalam buku. Tapi you kena faham macam mana kita nak dapat arithmetic overflow. Right? So last week we learned this already. In this kan, arithmetic overflow ni, macam mana kita nak derive arithmetic overflow. Ini ialah untuk 4-bit system, tapi dalam soalan ni ialah untuk 8-bit system. So untuk 4-bit system, we can see that kan, nak dapatkan arithmetic overflow ialah ni. Okay, kita ambil C3. Kalau untuk 4-bit ambil C3 ni, kita XOR dengan C4, kita dapatlah overflow. Sebab apa? Sebab last week yang kita buat ni 4 possibilities yang menyebabkan berlaku arithmetic overflow. Apa dia arithmetic overflow? Arithmetic overflow ialah keadaan yang berlaku apabila arithmetic operation, any arithmetic operation menyebabkan jawapan yang produce tu, the result of any arithmetic operation is more than the space available. Alright. For example, if our system is 4-bit, our system is 4-bit. For signed number, the range of the result must be in between
If you remember, must be in between what? If 4-bit system, must be in between, the formula is minus 2 power of n minus 1 to the 2 power of n minus 1 minus 1. Kan? So, in 4-bit system, maksudnya n ialah sama dengan 4 lah. Kalau n equal to 4, so the minimum number yang jawapan you, arithmetic operation must be in between minus 8, 2 power of 4 minus 1, 4 minus 1 ialah 3 kan. 2 power of 3 ialah 8 kan, minus 8 until 7 kan. Until 7 ya. Alright. So, kalau any operation 4-bit system, kalau dia campur nombor 4-bit system kan, for example, number 4-bit 5 campur 4, both are 4-bit. Alright. 5 campur 4, 9 kan. Ya. Ini kalau in binary ialah 0, 1, 0, 1. Ini ialah, alright. And then jawapan, you dapat, campur, this is 9. Kan? Tapi 9 actually tak muat result you. Sebab 9 lebih daripada 7. More than 7 already. Alright, why we say that it is more than or not enough space to keep number 9, number 9 in 4-bit system. Why is it 7 only? Because of this, because number 7 in binary ialah 0, 1, 1, 1. Kan? And for sign number kan, sistem dalam komputer mestilah sign number. Alright. So MSB ini ialah sign bit. So kosong menandakan nombor you ialah positif. Kalau 1 maksud dia nombor itu ialah negatif. So you tengok kalau you dapat 9, you tengok dia punya MSB, which is 1 kan. 1 maksudnya this number is negative, bukan positive number, which is wrong. Alright, komputer ni, you boleh kata komputer ni bodoh lah. Dia bukan macam orang, dia kena ada sistem yang very complicated yang boleh bagi tahu dia nombor ni tak betul, nombor ni betul, kan? Tu penting lah. Jadi, nombor ni ialah nombor negatif. Alright, so positif campur positif mesti kita dapat positif punya, tapi komputer kata ni nombor negatif kalau sistem kita ialah 4-bit. This is not possible, kan? So this is wrong dalam computer point of view lah, sebab dia kata nombor ni nombor negatif, sebab sign dia negatif. So, nombor 7, nombor lebih daripada 7, 8, 9 tu tak boleh represent in 4-bit system. Itu maksud dia. So, kalau kita tengok balik, kalau kita tengok balik number representation, 4-bit system. Ini 4-bit system. You see, komputer, nombor dalam komputer ialah dalam format second complement, terus complement. You see, nombor yang paling besar dia boleh store kalau 4-bit ialah nombor 7 je. Sebab kalau kita tulis 1000 lepas tu, dia ialah negatif 8 sebenarnya. 1001 ialah negatif 7 actually. Komputer akan faham macam tu. Alright. Itu maksudnya overflow. Alright. So,
kita mesti ada mekanisme untuk bagi tahu komputer yang some operation yang kita buat, for example in this case 5 campur 4 ialah 9 dan ini ialah overflow. So komputer kena buat apa kalau overflow? Komputer mesti ada solution lain. Maksudnya mungkin you kena pakai space yang lebih besar untuk store the result macam tu. Alright? Tapi dia mesti tahu. Kalau dia tak tahu nanti dapat result yang salah lah. Okay, sebab komputer ialah hardware. Hardware dia ada limited, dia finite, dia bukan infinite, dia finite. Dia ada limitation dia. Alright, ini ialah 4 bit. Kalau 8 bit, nombor kita 8 bit, range dia lagi besar lah. Dia paling kecil ialah 1 minus 1 to 8. Paling besar ialah positive 1 to 7. Kalau 8 bit. Kalau 16 bit lagi besar. Macam tu. Alright, ini ialah idea apa dia arithmetic overflow tu. Alright. Jadi kita ada masa lagi tak? 8 minit. Oh, tak sempat quarters Masa lain kalau you free saya boleh jawab soalan you. Siapa-siapa nak tahu boleh buat meeting Google Meet sebelum kita exam Yang question to test batch itu ialah soalan tutorial. Sekejap. Saya selesaikan yang ni dulu. Nanti kita so, balik kepada soalan ni. Soalan 5 ni. Q5. Macam mana kita nak detect overflow? Senang sajalah. Alright, kalau kita faham. Jadi, kita boleh cerita macam ni. Kalau this is 8 bit kan, adder subtractor. So, kita akan ada apa? Kita akan ada di XOR gate kat sini kan. Remember? Dan kita ada ni. Ini ialah X berapa ni? X7 kan. Ini ialah Y7. Dan ini adalah sambung kepada satu lagi kan. Dan ini kita mungkin ada submodul lagi. Right. Macam ni. Dan kita ada lagi. So tak payah lukis pun tak apa. Buat macam tu je. Okay. Tapi ini ialah C berapa ni? Ini ialah C7. Ini ialah C8 kan? Ini FA modul. So, untuk dapatkan arithmetic overflow, you tap these two signal. Dah dapatlah V. So, to answer this question, this is how. Explain sikit lah. Tapi ini cara dia. Dia sambung C7 dengan C8. Dapatlah arithmetic overflow. Based on this understanding based on this. Ni. Kalau in this case, overflow ialah C3 dengan C4. Kalau 4 bit. Tapi kalau 8 bit punya C7 dengan C8 lah. XOR. Dapatlah overflow. Exactly the same as this one. Ni, sama je. Ini 4 bit. So dia C3 dengan C4 lah. Yang menyebabkan boleh test overflow kat sini. Kalau 8 bit, you ada 8 bit, you akan dapat something like this. Kan? Kat sini dia ada 8 kotak lagi lah, tapi tak payah lukis pun tak apa. Just label ni C7, ni C8. Saya faham lah. Kan? Dot, ini ialah X kosong. Alright? Itu ialah cara nak jawab soalan ni lah.
V ialah XOR between C8, C7. Dapatlah 10 markah. Okey, boleh? Boleh, Doktor. So, again, you kena practice lah. Practice make perfect. Betul tak? Alright. So, jangan risau. Yang penting, the good thing about this is that you tak perlu hafal apa-apa. Alright, just you kena tahu macam mana nak pakai apa yang you belajar. You boleh buka bila-bila masa nota tu, tak ada masalah. Tapi you kena faham, tahu cara nak pakai. Alright, that is engineer. Engineer dia tak perlu hafal benda. Tapi dia engineer mesti tahu apply, tahu guna, tahu rujuk balik kat mana nak rujuk, kan? Refer and then apply what you have to solve problem. That is engineer, kan? Okey, ada 3 minit lagi. Mungkin ada yang ada kelas.